Kopi sanangan yang pai doho i Sambino Saribu ni abar BTTV totuang depaina. Bendahari Agung Parti Warisan Sabah Terence Yambun menyifatkan PBS sudah ketandusan isu sehingga mengaitkan usaha membantu penduduk Sabah memperoleh geran tanah sebagai kesalahan pilihan raya. Tegasnya tuduhan Setiausaha Agung PBS Datu Jahid Jahim itu tidak berasas kerana usaha mengeluarkan geran kepada penduduk kampung itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Apa yang dilakukan ketika ini merupakan kesinambungan usaha kerajaan Sabah memberikan geran tanah kepada penduduk kampung yang sudah memohon geran sejak berpuluh tahun lamanya. Jahid turut mempertikaikan kenapa penyerahan geran itu perlu diberikan sendiri oleh Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dan bukannya oleh pegawai daerah. Menurut Terence, inilah perbezaan personaliti antara Tan Sri Musa Aman dan Syafiee bila berdepan dengan rakyat dan penduduk kampung yang miskin di Sabah. Syafiee sentiasa ingin mendekati orang biasa dan penduduk kampung yang miskin. Beliau sentiasa ingin bersemuka dan duduk bersama penduduk kampung bagi mengetahui sendiri bagaimana kehidupan dan apa kesukaran mereka hadapi. Ini antara sebab Ketua Menteri sanggup bersusah payah turun ke kawasan-kawasan pedalaman di seluruh Sabah bagi menyerahkan sendiri geran tanah kepada penduduk kampung. Beliau ingin berkongsi sendiri kegembiraan mereka apabila menerima geran kerana itu akan membuatkan beliau terus berjuang memenuhi kehendak rakyat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terence berkata hak penduduk kampung untuk memiliki geran tanah itu dinafikan sejak 20 hingga 30 tahun lalu. Jadi mengapa perbuatan murni dilakukan Syafiee ini harus dipertikaikan? Jika dibandingkan dengan cara pentadbiran Musa yang lahir dalam keluarga elit, dia merasakan dia boleh muncul pada bila-bila masa untuk merampas kuasa daripada kerajaan warisan. Jika dihitung, berapa ramai orang yang biasa dan penduduk kampung yang miskin punya peluang untuk bersemuka dan berkomunikasi dengan Musa. Tambahnya, isu pemberian geran tanah bukan untuk meraih nama dengan mendakwa ia diusahakan oleh pemimpin dan parti politik tertentu. Katanya Jahid mendakwa itu idea Musa untuk tampil dengan program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah pantas. Namun hakikatnya program ini dilaksanakan atas perjuangan penduduk kampung yang kehilangan hak memiliki tanah sejak zaman PBS sehingga ke zaman Musa. Ahli Parlimen Kalabakan Mamun Sulaiman berkata kritikan Jahid mengenai program pemberian geran tanah yang disempurnakan Ketua Menteri adalah amat memalukan dan memualkan. Ini kerana kritikan itu datang daripada PBS yang bersokongkol dengan UMNO dan menjadi dalang utama merompak hasil hutan Sabah untuk kepentingan mereka tanpa mempedulikan rakyat selama ini. Kes seorang wanita penjual rokok kretek berhampiran pasar ikan tawau yang disahkan positif COVID-19 semalam menimbulkan kebimbangan awam. Kes seorang wanita penjual rokok kretek berhampiran pasar ikan tawau yang disahkan positif COVID-19 semalam menimbulkan kebimbangan awam. Ini kerana penjualan rokok kretek di tawau sentiasa mendapat permintaan tinggi dalam kalangan perokok tegar. Tinjauan Borneo Today TV di sekitar Terminal Bas Tawau dan Pasar Ikan hari ini mendapati tiada sebarang aktiviti penjualan rokok kretek berlaku. Difahamkan suspek yang dianggarkan berusia 40-an ditahan polis Ahad lalu selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri. Suspek kemudian dihantar ke lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau sebelum dibawa ke Klinik Kesihatan Tawau bagi menjalani ujian saringan COVID-19. Pesakit kini dirawat di Hospital Tawau. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun hilang selepas disambar buaya di Sungai Kinabatangan berhampiran kampung Mubibah Hujung pagi kemarin.
Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun hilang selepas disambar buaya di Sungai Kinabatangan berhampiran Kampung Muhibah Hujung pagi kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu, mangsa Asmin Abdullah dikatakan menemani bapanya menurunkan perahu dan terus mandi di tebing sungai. Ketika kejadian, mangsa berada di belakang bapanya dan hanya selang beberapa minit, bapa mangsa terdengar kocakan air dan melihat anaknya dibaham buaya. Difahamkan bapa mangsa cuba menyelamatkan anaknya, namun kejadian berlaku pantas sebelum buaya berkenaan timbul sejam kemudian dengan mangsa dilihat berada dalam mulut reptilia itu. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinabatangan, Kapten Ahmad Roslan Muhammad Kamil berkata pihaknya bergegas ke lokasi terbabit untuk melakukan operasi mencari mangsa. Ahmad Roslan berkata operasi ditangguhkan semalam kerana cuaca gelap dan disambung semula hari ini, namun mangsa belum ditemui sehingga kini. Wabak COVID-19 tidak menghalang proses pengusiran pendatang asing tanpa izin parti dari Sabah ke negara asal. Proses pengusiran pendatang asing tanpa izin parti dari Sabah ke negara asal diteruskan. Semalam 400 lagi parti Filipina dihantar pulang menerusi pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina. Pengusiran siri ke-23 tahun ini diselaraskan Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Jabatan Imigresen. Turut membantu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, polis dan pelbagai agensi lain. Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata jumlah keseluruhan parti yang diusir sepanjang tahun ini adalah seramai 5,645 orang. Semua tahanan juga menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses pengusiran berlangsung, katanya. Siti Saleha berkata pihaknya terus komited untuk melaksanakan pengusiran parti dan semua aktiviti berkaitan penguatkuasaan terhadap parti walaupun ketika wabak COVID-19 belum berakhir. 13 pendatang tanpa izin dari Filipina cuba menceroboh masuk ke negara ini dengan membawa 8 laras senjata buatan sendiri. Namun berjaya ditahan pasukan Gerakan AM di perairan Semporna awal pagi kemarin. Cubaan sekumpulan 13 lelaki pendatang asing tanpa izin parti menyelinap masuk ke negara ini dengan membawa 8 laras senjata buatan sendiri seawal 2.30 pagi kemarin tidak kesampaian apabila mereka ditahan di sekitar perairan Semporna. Suspek berusia antara 7 hingga 50 tahun itu sanggup melanggar arahan penguatkuasaan perintah berkurung di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone apabila mereka bergerak menceroboh sempadan negara pada awal pagi bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Pegawai Pemerintah Batalion 14 Pasukan Gerakan AM Tawau, Superintendent Muhammad Yaakob Murab berkata, terdahulu sepasukan pegawai dan anggota polis berjaya mengesan dan memintas pergerakan sebuah bot menuju ke arah Semporna di perairan antara Pulau Mataking dan Bohayan. Katanya terdapat 6 lelaki dalam bot berkenaan dan kesemua mereka gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri ketika ditahan. Selang beberapa minit kemudian, anggota bertugas sekali lagi mengesan pergerakan sebuah bot yang dinaiki 7 lelaki yang juga gagal mengemukakan dokumen perjalanan masing-masing. Menurut Muhammad Yaakob, kedua-dua bot dipercayai baru masuk dari Filipina ke Semporna. Pada masa sama, anggota bertugas turut menemui 8 laras senjata buatan sendiri, kompresor dan tong ais dipercayai digunakan untuk menangkap ikan. Semua barang milik suspek termasuk enjin dan bot yang dianggarkan bernilai lebih 21,000 dirampas. Suspek disiasat mengikut Akta Kakisan Letupan dan Senjata Api Berbahaya 1958 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana memiliki senjata berjadual serta masuk ke negara ini secara haram. Pos imigresen di Menumbuk perlu diwujudkan dengan segera agar pergerakan keluar masuk rakyat asing ke Sabah dapat dikawal dengan lebih berkesan.
Kementerian Dalam Negeri digesa mewujudkan pos imigresen di Menumbuk dengan segera. Ini susulan dakwaan ramai pihak bahawa ia menjadi laluan mudah oleh warga asing untuk masuk ke Sabah secara tidak sah. Ahli Majlis Tertinggi Warisan Datuk Honorius Cho Boswin berkata, kelompangan di laluan Labuan Menumbuk telah menjadi masalah sejak sekian lama. Kepincangan itu mungkin antara punca mengapa bilangan warga Pakistan di Sabah meningkat. Kehadiran warga Pakistan dalam jumlah yang besar di Sabah pernah dipersoalkan bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjun. Richard bertanya apakah semua warga Pakistan di Sabah memiliki dokumen perjalanan atau pasport yang sah. Menurut Honorius, ketika Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018 sudah ada perbincangan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk mewujudkan pos imigresen di Menumbuk. Malangnya perkara itu tidak dapat dilaksanakan setelah berlaku pertukaran kerajaan persekutuan, katanya. Wanita DAP Sabah menolak diskriminasi gender. Wanita DAP Sabah mengutuk taktik pihak tertentu yang melakukan serangan cyber ke atas bakal calon DAP kawasan Dewan Undangan Negeri Tulid Clay Taunik. Ketua Wanita DAP Sabah, Jenila Simbang berkata, serangan di media sosial ke atas ahli politik wanita merupakan satu tindakan yang tidak matang, mencemari reputasi dan satu penghinaan. Tegasnya, serangan cyber yang berbentuk diskriminasi berasaskan gender adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi Malaysia yang mengutamakan kebebasan. Clay ketika ditemui berkata serangan cyber ke atasnya baru-baru ini bukan sahaja menyebabkannya terganggu namun turut mengecam penglibatan wanita dalam politik serta memperlekehkan amalan demokrasi di Malaysia. Katanya tindakan itu juga menggambarkan betapa rendahnya amalan politik yang cuba dibawa pihak tertentu di Sabah. Topinai hingga kan khabar BTTV Totuang Depaino. Yogi Salbina Saribun, Konsikau.